Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Makrifat. Tajuk pada hari ini ialah takdir. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Dan jangan lupa tulis kobiltu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat makrifat atau ilmu makrifat atau ilmu hakikat atau ilmu martabat tujuh atau ilmu sir atau ilmu ihsan atau dikenal juga sebagai ilmu rahsia. Ilmu ini adalah ilmu tahap tertinggi di dalam agama Islam. Sahabat sekalian, memfitnah ilmu Allah itu adalah berdosa besar. Saya doakan sahabat semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita membahas tentang takdir. Dalam Al-Quran menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahul malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Imran ayat 26. Dalam ayat ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berkuasa menentukan takdir seseorang itu. Tuhan berkuasa untuk memberi kerajaan kepada seseorang. Dan Tuhan juga berkuasa untuk mencabut kekuasaan kerajaan kepada seseorang. Tuhan berkuasa untuk muliakan seseorang dan Tuhan berkuasa untuk hinakan seseorang itu. Maka semuanya daripada Tuhan. Tapi walaupun semuanya daripada Tuhan, kenapa kita perlu ada usaha? Itu persoalannya. Kenapa kita perlu ada usaha? Kerana manusia itu adalah sifat-sifatnya, iaitu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tuhan itu ialah zat. Zat ialah tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki seperti manusia ini. Kerana mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan itu tidak menyerupai segala sesuatu. Maka Tuhan cipta manusia, cipta malaikat, cipta bidadari, cipta hamba-hambanya itu sebagai sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifatnya itu? Iaitu kaki tangannya. Adakah kita ini Tuhan? Tidak. Tapi kita ini kaki tangannya. Ibarat macam itu. Supaya kamu faham. Kaki tangan, adakah kita ini tangan Tuhan? Tidak. Tapi sifatnya. Sandaran sifatnya. Tuhan cipta kita ini. Tuhan bagi zatnya kepada kita. Tuhan ciptanya roh untuk sandaran sifat-sifatnya itu. Supaya dapat kita menjaga alam ini. Tapi hakikatnya, siapa yang menjaga? Allah jua yang menjaga alam ini. Allah jua yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Tapi pada pandangan syariat, manusia menjadi khalifah. Pada hakikatnya Allah. Kenapa perlu kembali kepada Allah? Kerana manusia ini hidup dengan sifat hayat Allah. Manusia ini mendengar dengan sama Allah. Manusia ini melihat dengan basariah Allah. Manusia ini bercakap dengan kalam Allah. Manusia ini bergerak dengan kudrat Allah. Manusia berkehendak dengan iradat Allah. 7 sifat makni. Dan manusia berfikir dengan sifat Al-Hakim, yang bijaksana. Tuhan bagi sifat Al-Hakim, iaitu akal kita. Jadi, kita kena tahu sifat makni tersebut. Supaya kita tahu hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, Tuhan lantik kita sebagai khalifah di muka bumi. Tuhan sudah tentukan rezeki kita, jodoh kita,
tarikh kematian kita, tarikh lahir kita. Semua tu Tuhan sudah tentukan. Tetapi kita kena ada usaha. Usaha bagaimana? Contoh, rezeki Tuhan tentukan kita menjadi petani. Petani bagaimana? Kita menjadi penoreh getah, penoreh pokok getah. Okey, pokok getah, kita tengok pokok getah. Rezeki pokok getah daripada pokok getah ialah mengeluarkan susu daripada pokok getah tersebut, dan kita perlu menjualnya. Barulah dapat duit, barulah dapat rezeki untuk bagi makan anak bini. Jadi kalau kita tengok saja, kita berserah, biarlah Tuhan sudah tentukan rezeki, kita tengok saja pokok getah. Adakah pokok getah itu keluar sendiri susu pokok getah tersebut? Tidak kan? Jadi kita sebagai sifat hamba Allah, sifat-sifat Tuhan, hakikatnya Tuhan juga yang memberi rezeki. Tapi kita sifat, kita nak ada usaha. Kita ini hambanya. Apabila hamba, kena buat kerja. Apabila sifatnya, kita kena buat kerja. Jadi kita sebagai sifatnya menggunakan kudrat Allah untuk toreh getah tersebut. Toreh pokok getah tersebut sehingga keluarkan air susu. Barulah kita dapat menjualnya, dan barulah kita akan dapat duit daripada rezeki menjadi petani. Begitu maksudnya. Faham? Jadi hakikatnya daripada Allah juga. Kerana kita menggunakan sifat-sifat Allah menjadi sifat. Kita ini sifat. Dipanggil sifat. Manusia ini sifat. Tak kira lah makhluknya, semuanya adalah sifat. Makhluk ini adalah sandaran sifat-sifat Allah. Kerana Tuhan itu adalah zat. Kena faham, zat tidak sama dengan manusia. Zat tidak sama dengan makhluk. Zat tidak berkaki, bertangan. Begitu. Jadi kita kena ada usaha. Dan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehinggalah mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Apa maksudnya itu? Pada syariat, ya. Pada syariat memang betul. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Mana kita kena ubah? Kerana apa? Kita sifat. Hakikatnya Allah jua yang mengubah. Allah jua yang mengubah. Kerana apa? Kerana pergerakan kita ini, dalam diri kita ini, sandaran sifat makni 7 daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melihat, mendengar, bercakap, bergerak, hidup, berfikir dan berkehendak. Sifat makni 7 itu disandarkan kepada kita. Maka menjadilah manusia. Tapi kita ini lupa. Kita merasa diri kita sombong. Kita merasa diri kita. Hakikatnya Allah Ta'ala jua. Maka Allah Ta'ala lantik kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Iaitu sebagai penjaga bumi ini. Kerana apa? Tuhan itu zat. Adakah Tuhan tidak boleh menjaga? Tuhan boleh menjaga. Kerana Tuhan itu yang menjaga sekalian alam. Tapi Tuhan letakkan kita sebagai khalifah kerana kita ini sifatnya. Hakikatnya kita ini adalah kaki tangannya. Begitu. Contoh, kamu perlu jaga khalifah. Contoh, khalifah di muka bumi ini. Rumput rumah kamu panjang. Tapi Tuhan menumbuhkan rumput tersebut. Jika rumput rumah kamu panjang, adakah kamu nak membiarkan macam itu saja? Tuhan yang potonglah. Biar Tuhan saja yang potong rumput tersebut. Tak boleh. Kamu yang kena potong rumput tersebut. Kerana kamu itu sifatnya. Sandaran sifat Tuhan itu sudah disandarkan kepada kamu. Maka kamulah perlu potong rumput tersebut. Barulah dia akan menjadi. Itulah sifat usaha. Kena ada usaha. Okey? Kita kena ada usaha lah. Kerana kita ini sifat-sifatnya. Adakah kita ini Tuhan? Tidak. Kita ini hamba, bukan Tuhan. Tetapi sifat-sifatnya itu disandarkan kepada kita. Di sinilah orang tersalah. Orang kata kita adalah Tuhan. Salah. Kita adalah hamba. Roh itu bukan Tuhan. Roh itu penzohiran sifatnya. Penzohiran dirinya dalam dirinya. Kalau cakap macam tu, orang kata salah dalam percakapan. Tapi itulah hakikatnya. Nak cakap takut orang marah, tapi biar. Tapi adakah roh itu Tuhan? Tidak. Roh itu tidak Tuhan. Roh itu adalah sifat. Kena faham? Sifat. Roh itu adalah sifat. Diri kita itu adalah sifat.
Tempat sandaran segala sifat-sifatnya itu kepada roh. Tajalli sifat hayat Tuhan, iaitu roh. Semua ditajallikan kepada roh. Roh itu yang menanggung rahsia-rahsia Allah. Apa yang dimaksud rahsia-rahsia Allah? Iaitu tajalli sifat-sifatnya itu. Contoh, roh tidak mati. Adakah roh itu Tuhan? Tidak. Tapi penzahiran sifat hayat Allah. Tapi adakah roh itu Allah? Tidak. Roh itu adalah hamba, makhluk. Kerana ia dicipta oleh Tuhan sekalian alam. Sinilah orang ramai duk cakap roh itu Tuhan, roh itu Tuhan. Salah. Tuhan tu jadi hantu nanti. Silap pula jadi hantu. Kena faham betul-betul. Sebab tu kalau orang yang pegang cakap roh itu Tuhan, kafir. Kafir zindik. Itulah kafir zindik. Hati-hati. Bukan roh itu Tuhan. Roh itu ialah sifat. Penzahiran sifatnya. Penzahiran sifat hayat. Bukan setakat hayat saja. Penzahiran sifat jamal. Sebab itu kita tengok roh itu cantik. Roh itu muda. Penzahiran sifat hayat. Sebab tu roh itu tidak mati. Penzahiran sifat jalali wal ikram. Iaitu sifat raja. Sebab itu kita tengok roh itu memakai seperti pakaian raja. Tempat sandaran sifat suci, iaitu Rohul Kudus. Nampak suci saja Rohul Kudus tersebut. Kalau orang kenal diri dia tahu. Begitu. Penzahiran sifat lemah lembutnya, Latifur Rabbani, lemah lembut sifat ketuhanan tersebut. Kita tengok roh Latifur Rabbani itu lemah lembut. Tapi adakah roh itu Tuhan? Tidak. Tapi namanya begitu. Namanya roh Latifur Rabbani, Rohul Amin. Kerana apa? Kerana ia sifat, penzahiran sifat. Adakah roh itu Tuhan? Tidak. Roh itu bukan Tuhan. Roh itu bukan Allah. Roh itu adalah hamba, makhluk yang dicipta. Barang baru. Orang kata. Sifatnya, penzahiran segala sifatnya. Jika kamu nak tengok sifat hayat aku, Tuhan kata, mu tengoklah roh kamu. Sebab manusia tak akan capai akalnya untuk melihat Allah. Kerana apa? Orang yang boleh melihat Allah ini hanya para rasul, nabi dan wali saja. Maka dia tahu bahawa makhluk ni tidak sempurna. Makhluk hambanya ni pemalas untuk beramal. Jadi kamu tengoklah roh kamu. Kamu tengoklah diri kamu. Segala sifat-sifat aku sandarkan segalanya kepada roh. Bukan roh itu Tuhan. Tidak. Roh itu sifat aku. Bodoh. Ngaji tak pandai. Cakap roh itu Tuhan. Bodoh. Kena mengaji betul-betul. Okey? Lepas itu, segala apa yang Tuhan tentukan. Contoh. Segala Tuhan yang tentukan. Contoh. Rezeki kita Tuhan sudah tentukan. Maka kita kena berusaha. Contoh. Tarikh lahir kita Tuhan tentukan. Kita lahir bila-bila. Usahanya kat mana? Usaha daripada ibu bapa kita. Ibu bapa kita bersetubuh. Maka jadilah kita ditakdirkan ibu bapa kita bersetubuh bernikah. Maka takdirlah kita lahir pada zaman itu. Kemudian tarikh kematian kita. Sudah ditentukan tarikh kematian. Maka di tarikh kematian tu dia bagi warningnya. Tuhan bagi warning kat kita tarikh kematian. Kita sakit situ, sakit sini. Tuhan sudah bagi warning. Tapi ada juga orang yang mati accident. Dia tidak rasa yang dia mahu mati. Itu nak buat macam mana? Kalau kamu pemalas, kalau kamu malas beramal, maka setakat itulah amalan kamu. Ada orang yang takdirkan mati syahid. Alhamdulillah. Maka peperangan di dalam diri, ada juga di peperangan di luar diri. Apa yang ada dalam diri, ada juga di luar diri. Penzahiran di luar diri itu adalah berpunca daripada penzahiran di dalam diri. Akhir pada asalnya. Begitu. Adakah Tuhan itu roh? Tidak. Tuhan itu bukan roh. Roh itu hidup kerana ada zat Tuhan. Elektriknya itu. Roh itu ibarat lampu. Elektriknya itu zat. Faham? Begitu. Kemudian, sudah ditulis di Lauh Mahfuz.
tarikh lahir kita, tarikh kematian kita, jodoh kita, rezeki kita, dan apa sahaja yang kita lakukan itu sudah tertulis. Tetapi perlu ada usaha. Barulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak ada usaha, itu i'tiqad Jabariyah. Apakah i'tiqad Jabariyah? I'tiqad Jabariyah ini dia berserah sebulat-bulatnya pada luarannya itu. Nampak pada luarannya itu berserah sebulat-bulatnya. Ini semua takdir. Aku malah kerjalah. Rezeki aku sudah ada. Ini semua takdir. Maka orang ini kafir. Hati-hati. Kafir. Kamu tidak faham. I'tiqad Jabariyah itu perlu ada di dalam. Memanglah ianya takdir, tapi perlu ada di dalam hati. Perlu ada di dalam tubuh kamu, hati, bukan buat keluar di mulut kamu. Jika kamu buat keluar di mulut kamu, jadi i'tiqad Jabariyah. Jika kamu duduk di dalam hati dan kamu berusaha di luar, itu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau kamu keluarkan yang rahsia tadi, takdir itu kamu keluarkan ke mulut melalui perbuatan kamu, maka kafir. Maka hati-hati. Nak berserah bulat-bulat, tak mau kerja. Duit mau. Kerja malas. Duitnya mau. Kerja malas. Perlu ada usaha. Tak boleh buat macam tu. Pasal kita ini duduk di dunia lagi. Kita ini sifatnya, kena faham. Bukan kita ini Tuhan. Kita ini sifatnya. Penzahiran sifat-sifat Allah. Kita ini barang baharu. Barang yang dicipta. Bukan barang azali. Kena faham? Nurullah itu memanglah nurullah. Sifat cahaya Allah itu nurullah. An-nur. Sifat an-nur. Dan Asmaul Husna sifat an-nur. Sifat yang azali. Nurullah itu. Maka Nur Muhammad itu penzahiran sifat nurullah itu. Iaitu barang yang dicipta. Barang baru. Penzahiran daripada nurullah, sifat nurullah itu. Bukannya nurullah daripada nurullah terjadinya Nur Muhammad. Salah. Ibaratnya Tuhan ambil zatnya sikit, maka jadilah manusia. Itu salah. Ia adalah penzahiran, tajalli orang panggil. Tajalli, penzahiran sifat nurullah itu menjadilah Nur Muhammad. Kena faham betul-betul. Nurullah dengan Nur Muhammad. Nurullah adalah qadim azali. Nur Muhammad adalah qadim majazi. Memanglah dua-dua qadim. Qadim azali iaitu Nurullah itu iaitu sifat yang ada pada zat Tuhan itu. Zat Tuhan kan sudah wujud. Sebab itu dipanggil qadim azali. Maka qadim majazi pula. Qadim majazi ialah makhluk yang pertama dicipta. Makhluk yang pertama dicipta. Iaitu dipanggil qadim majazi. Qadim ni apa maksud qadim? Qadim ialah yang terawal. Yang terawal. Itu maksudnya qadim. Kenapa Nur Muhammad dipanggil qadim? Kerana dia juga yang terawal. Terawal bagaimana? Terawal yang mula-mula Tuhan ciptakan sebagai makhluk. Dipanggil qadim majazi. Beza tu. Nurullah, qadim azali. Nur Muhammad, qadim majazi. Kena faham. Sebab itu kena faham. Yang mana Tuhan, yang mana hamba. Ni ramai yang tersalah jadi hantu ni. Mati-mati jadi hantu sikit lagi tu. Tak faham-faham. Roh kita itu ialah Muhammad batin. Muhammad batin itu ialah makhluk yang dicipta, barang dicipta. Jika kamu nak tengok bagaimana sifat Muhammad batin itu, maka kamu tengoklah Muhammad zahir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sifat-sifatnya itu. Kerana Nabi Muhammad SAW itu bukan saja-saja Tuhan zahirkan. Supaya untuk kamu kenal roh di dalam diri kamu, Muhammad di dalam diri kamu. Kenal bagaimana? Kamu tengoklah Nabi Muhammad, sifat kehambaannya. Nabi Muhammad itu sujud. Ada sifat kehambaan. Nabi Muhammad itu solat malam. Ada sifat kehambaan. Nabi Muhammad itu solat.
ada sifat kehambaan. Nabi Muhammad itu solat daim. Ada sifat kehambaan. Maka begitu jugalah Muhammad batin kita, iaitu hamba, bukan Tuhan. Kamu faham? Susah zaman sekarang ni. Tak faham lagi yang mana hamba, yang mana Tuhan. Kita ini adalah sifat Tuhan, kena faham. Memanglah semuanya daripada Allah. Memang sudah ditentukan di Lauh Mahfuz. Sudah ditulis skripnya. Tuhan sudah tulis skripnya itu. Seperti untuk melakukan drama, membuat satu movie, maka perlu ada skrip. Maka Tuhan sudah tulis skripnya itu. Tetapi kamu perlu usahalah. Walaupun skripnya begitu, kena ada usaha. Yang kita anggap sebagai sudah ditentukan itu hanya di dalam hati saja. Tidak boleh buat keluar. Kalau buat keluar, jadi Jabariyah. Bila Jabariyah, kafir. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Maka itikadnya memang sudah ditentukan oleh Tuhan di dalam hati. Tetapi perbuatannya perlu ada usaha. Tak boleh berserah macam itu. Ini kena faham. Okey, kena faham. Silap sikit, kafir zindik. Orang duk cakap roh itu Tuhan, roh itu Tuhan. Bukan roh itu Tuhan. Roh itu ialah hamba, makhluk sifatnya. Penzahiran sifat-sifatnya. Sifat hayat, sifat iradat, sifat Al-Qudus, sifat Al-Latif. Penzahiran sifat-sifat itu. Kena faham betul-betul. Sifat Jamal, semua itu penzahiran sifat-sifat itu. Maka semua sifat-sifat Allah itu disandarkan kepada Muhammad batin. Maka kalau kamu hendak tengok bagaimana Muhammad batin, kamu lihatlah Muhammad zahir, iaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada sifat kehambaan. Maka kamu perlu ada sifat kehambaan juga, iaitu batin kamu itu. Kamu tak boleh nak jadi Tuhan. Tuhan tidak makan, kamu yang makan. Tuhan tidak tidur, kamu yang tidur. Kena faham betul-betul. Maka semua sudah ditentukan oleh Allah, sudah diskripkan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah. Bukunya itu sudah ada. Orang ini bagaimana, orang ini bagaimana, sudah ada. Tuhan sudah buat semuanya. Tetapi perlu kamu ada usaha. Tak boleh kamu berserah macam itu saja. Barulah Ahlussunnah wal Jamaah. Kena faham. Jadi kalau kita contoh Iblis tu bagaimana pula? Iblis juga sudah tertulis bahawa dia akan menjadi kafir. Sudah ditakdirkan ia menjadi kafir. Tetapi adakah Tuhan itu zalim? Tidak. Tuhan tidak zalim. Iblis itu adalah penzahiran bagi nafsu di dalam diri kita. Iblis itu adalah penzahiran bagi nafsu di dalam diri kita. Iaitu watak jahat. Tuhan buat watak jahat bagi iblis. Adakah Tuhan zalim? Tuhan tidak zalim. Sebab dia Tuhan. Kita tidak layak untuk bertanya seperti itu. Kerana dia Tuhan. Suka hati dia lah. Kita ni ibarat bonekanya. Ibarat robotnya. Robot yang dicipta oleh Tuhan. Kita ini. Faham? Kita tidak layak bertanya. Adakah Tuhan itu zalim kerana membuat iblis menjadi kafir? Kita tidak layak. Kita tidak layak bercakap begitu. Kerana kita ini hamba. Kita ini makhluk. Kita ini bonekanya. Kita ini robotnya. Tugas kita pada hari ini ialah berusaha berdoa supaya Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Tuhan berkuasa untuk menarik balik petunjuk yang telah diberikan kepadanya ataupun kepada kita. Tuhan juga berkuasa membalikkan hati orang yang jahat menjadi wali Allah. Tuhan berkuasa memberi petunjuk dan Tuhan berkuasa untuk tarik balik petunjuk tersebut. Tuhan berkuasa menghinakan orang tersebut dan Tuhan berkuasa untuk memuliakan orang tersebut. Sebabnya dia semua. Semuanya dari dia. Ibarat wayang kulit. Wayang kulit, Tok Dalang dengan wayang kulit tersebut. Kalau kita orang penonton duk tengok wayang kulit tersebut bergerak kan, berperang. Cuba tengok di belakang tirai wayang kulit tersebut. Adalah Tok Dalang. Kita tengok Tok Dalang tu. Tangannya duk pegang wayang kulit tersebut. Duk pegang sana, pegang sini. Begitulah kita.
Yang menggerakkan kita itu Allah. Seperti wayang kulit itu. Yang menggerakkan wayang kulit itu ialah Tok Dalang. Yang bercakap pun Tok Dalang. Tok Dalang itu ibarat sifat Tuhan. Yang disandarkan kepada kita. Kena faham betul-betul. Begitulah sifat makni 7 dan takdir Allah SWT. Dan jauhilah kafir-kafir zindik. Dan kena faham betul-betul. Jangan tertukar cat di dalam diri kita. Tahu cat? Kalau cat merah, biarkan merah. Jangan cakap biru. Begitulah roh kita. Roh kita ini hamba. Jangan cakap Tuhan. Tapi ialah penzohiran sifat Tuhan. Kena faham betul-betul. Ni duk rasa Tuhan semua boleh buat. Tak, melanggar syariat-syariat Allah. Boleh berzina, boleh itu, boleh ini. Boleh berjudi. Kerana kita Tuhan, dia kata. Boleh semualah. Itu ikut nafsu. Tertipu dengan iblis di dalam diri kita. Tertipu dengan nafsu. Lepas tu orang kata iblis ditakdirkan oleh Tuhan juga. Ya, itu hak Tuhan. Bukan hak kita. Kita tidak layak untuk mempersoalkan skrip yang Tuhan telah jadikan tersebut. Tu kita tidak layak. Kita ini hamba. Biarkanlah dia. Mungkin ada sebab dia buat macam tu. Kerana iblis itu tidak faham konsep wahdatul wujud. Dia tidak melihat Nabi Adam itu adalah Tuhan. Adakah Nabi Adam itu Tuhan? Tidak. Penzohiran sifat-sifat Tuhan itu pada Nabi Adam itu. Bukan Tuhan suruh sembah Nabi Adam. Pada hakikatnya Tuhan suruh sembah Allah. Dia tidak lihat pada Nabi Adam itu sifat-sifat Allah itu. Meliputi Adam itu ialah Allah. Kerana Adam itu adalah kiblatnya. Begitu juga roh kita. Roh kita itu adalah kiblatnya. Di mana Allah? Allah meliputi roh tersebut. Allah itu meliputi roh tersebut. Kalau di atas, kita naik Mi'raj, di atas dipanggil Tuhan. Kalau di bawah, meliputi di bawah dipanggil Allah. Zatnya itu. Kena faham. Sebab itu, Hu itu ialah zatul mutlaq. Allah itu ialah zatul muqayyad. Allah itu adalah zat yang boleh berkait-kait dengan sifat. Allah itu ialah nama bagi zat. Supaya manusia boleh berzikir, supaya manusia boleh memujinya. Kalau Tuhan tidak ada nama, Tuhan tidak ciptakan namanya, itu bagaimana hambanya untuk menjadi hamba, berzikir, solat, beramal untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Kerana perlu ada nama, perlu melalui nama. Sebab itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama. Dia tak sebut dengan zat. Dengan nama Allah. Dengan nama dia kata. Sebab apa? Perlu melalui nama. Untuk cari zat Tuhan itu perlu melalui nama. Dia tak boleh terus ke zat. Dia perlu berzikir. Perlu ada nama. Jadi kita kena faham. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Jodoh kita, kawan-kawan kita, tarikh kematian kita, tarikh hidup kita, semua sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki kita semua telah ditentukan oleh Allah. Kita tiada apa-apa. Kita hanya pelakon di dalam layarnya. Yang Tuhan itulah dia telah tulis skrip. Sebab tu kalau kita pergi tempat lakonan-lakonan, ada skripnya, kena menghafal skripnya. Maka pelakon itu perlu mengikut skripnya tersebut. Ibarat main video game COC lah. Main video game COC. Ibarat macam tu lah. Kalau tekan untuk ambil emas, maka orang itu akan pergi ambil emas dalam game COC itu. Kalau faham-faham lah. Semoga ianya bermanfaat semua. Semoga semua sahabat mendapat petunjuk oleh Allah SWT untuk mengenal Allah, dan jauhilah daripada kafir-kafir zindik, supaya kita, dan jauhilah kita daripada sifat jabariyah, berserah kepada Tuhan semata-mata, tidak ada usaha, kerana tidak faham tentang sifat dan tidak faham tentang zat, yang mana sifat, yang mana zat. Supaya ianya bermanfaat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.